Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video kali ini kita akan masuk topik corner point solution method. Tujuannya adalah kita nak tentukan bagaimana untuk kita nak tentukan nilai optimum yang maksima dengan menggunakan kaedah corner point solution. Okey, berikut adalah step by step di mana first step is write the objective function, step 2 is state the constraint, step 3 graph the constraint, step 4 shade the feasibility region, step 5 find the corner point, step 6 at each vertex ataupun corner point compute the value of the objective function, and the last step is determine the corner point that gives the maximum value. Okey, nanti pada step yang ketujuh ni lah baru kita akan tentukan apa dia nilai optimum yang memberikan maximum value. Okey, kita tengok example. Okey, for example, okey, kita baca soalannya. You need to buy some filing cabinets. You know that cabinets X cost RM10 per unit, requires 6 square feet of floor space and holds 8 cubic feet of files. Cabinet Y costs RM20 per unit, requires 8 square feet of floor space and holds 12 cubic feet of files. You have been given RM140 for this purchase, though you don't have to spend that much. The office has room for no more than 72 square feet of cabinets. How many of which model should you buy in order to maximize storage volume? Use corner points method to solve the problem. Okey, kat sini saya dah highlightkan mana item-item yang penting yang kita akan keluarkan untuk menjawab soalan. Okey, kita tengok apa dia step 1. Step 1, write the objective function. Okey, so objective function ni kat sini kita tentukan dia punya kita akan tentukan dia punya volume dia kat sini. Okey, ni saya dah petakan kan volume. Okey, 8 cubic feet of file, 12 cubic feet of file. Okey, ini kita tuliskan dalam bentuk V equal to 8x plus 12y. Okey. Itu adalah state the constraint. Okey, constraint yang saya highlightkan kat sini kita ada, kalau kat sini kita ada cost dan juga area lah. Okey, di mana untuk cost saya tulisannya saya highlight dengan warna merah, dan untuk area saya letak color purple. Okey, so kita tengok kat sini, yang pertama kita kena simbolkan dia. X adalah number of model X cabinet purchase, Y adalah number of model Y cabinet purchase. Okey, so kita tahu kat sini X model Y, Y adalah model X adalah model X, Y adalah model Y. So daripada yang saya dah warnakan tadi, tulisan yang saya warnakan, cost, okey, so 10x plus 20y less than or equal 140. Okey, ini adalah untuk cost, dan untuk space adalah 6x plus 8y less than or equal than 72. Okey, saya tak terangkan lebih lanjut berkenaan dengan how to get the constraint, sebab kita awak boleh tengok topik-topik sebelum ni lah, kena belajar balik macam mana nak keluarkan constraint daripada kenyataan. Dalam topik ni, dalam video ni, saya hanya menerangkan bagaimana kita nak melukis graph untuk menggunakan saya akan terangkan bagaimana kita nak gunakan corner point solution method menggunakan graph lah. Okay, next kita tengok step yang ketiga. Okay, step yang ketiga iaitu graph the constraint. Okay, so kita nak lukiskan graph. Okay, yang pertama, okay, kita kena tukarkan dulu inequality kepada equality. Maksudnya kat sini kita tukarkanlah daripada daripada inequality kepada sama dengan Okay, then kita identify tadi kita identify daripada inequality sama ada solid line ataupun dash line. Okay, sekarang ni dia punya graph dia adalah, line dia adalah solid line Okey, so kita buat table. Yang ni kita dah belajar. Okey, so X sifar, letakkan X sifar dan kedudukan Y sifar. Okey, so dekat sini bila X sifar kita gantikan X dengan sifar. So sini 10 dan dengan sifar tambah dengan 20Y sama dengan 40. So awak akan dapat sini X sama sini 140 So kita akan dapat sini Y sama dengan 7. Okey, begitu juga bila Y sama dengan sifar. So sini 10 X tambah dengan 20 dan dengan sifar sama dengan 140. So kita akan dapat
X-nya adalah bersama dengan 14. Okey, kita tengok pada 6X tambah 8Y sama dengan 72. Okey, kita buat dekat sini. X letakkan X sifar, Y sifar. Okey, kemudian kita dapatkan nilai Y. Okey, gantikan Y dengan sifar. So, kita akan dapat sini 6X plus. Okey, sini 8 nak dengan sifar sama dengan 72. Okey, so kita akan dapat X sama dengan, Y sama dengan 9. Ini X sifar, salah ni saya tersalah. Okay, so sini 6. Okay, 6 dah dengan sifar tambah dengan 8Y sama dengan 72. So Y kita akan dapat 9. Okay, kemudian bila Y sama dengan sifar, kita masukkan Y sama dengan sifar kat sini. Okay, so kita akan dapat X sama dengan 12. Okay, seterusnya kita tengok pada step yang keempat. Okey, step yang keempat, shade the visible region. Okey, kalau kita ni, kita tengok kat sini, kita sebelum kita nak lukiskan, nak dapatkan visible region, kita kena graph kan. Okey, so kita keluarkan dulu koordinat. Kalau macam ni kat sini, koordinat dia ada 0, 7. Sini adalah 14, sifar bukan kosong, sifar. Okey, kemudian sini sifar 9. Okey, kemudian 12 sifar. Okey, so saya plotkan dulu dekat graf. Sebelum dekat ni kita punya apa paksi X dan juga paksi Y ni. Okey, so kita tandakan dululah koordinat-koordinat X sifar Y 7. Okey, dekat sini. X sifar Y 7. Okey, kemudian X 14 Y sifar. Okey, sini. Okey, so tengok pada line biru ni adalah equation bagi 10x plus 20y equal to 140. Okey, kemudian kita lukis pula graf pada koordinat pada line sifar 9, koordinat sifar 9 kat sini. Okey, kemudian 12 sifar. 12 sifar dekat sini yang saya pangkahkan dengan warna merah. Okey, so equationnya adalah 6x plus 8y equal to 72. Ingat, bila kita lukis graf, kita kena letakkan equation dia. Jangan biarkan kosong. Kena letakkan equation. Sebabnya kalau kita biarkan kosong, kita tak tahu line tu adalah kepunyaan equation yang mana. So kena wajib letakkan equation. Okey, ini tadi step yang ketiga lah macam ni kita nak sketch graph. Okey, kemudian pada step yang keempat dia kata apa? Shade the visibility region. Okey, sekarang ni kita nak shade the visibility region. Okey, kita tahu tadi daripada soalan yang ni dia mesti lebih kecil, yang ni pun lebih kecil kan? Lebih kecil atau sama dengan. Okey, so bila awak lukiskan, okey, lebih kecil atau sama dengan, kita buat dulu yang line biru Maksudnya dia kedudukan Y dah duduk sebelah kiri. So maksudnya ini dekat sebelah bawah. Dekat sebelah bawah. Line biru ni. Okey. Kemudian kita tengok kita linekan pula. Okey, yang line merah ni. Yang 6x tambah 8y lebih kecil daripada 72. Okey. Kalau kita lukiskan macam ni, dia duduk di bawah kan, dia duduk di bawah graf sebab dia lebih kecil. Lepas tu kat mana visible region kita? Visibility region kita adalah yang mana kawasan berlurik tadi bersilang. Maksudnya pada garis Y dengan garis yang merah dengan yang biru ni, awak tengok mana yang bersilang. Yang bersilangnya dekat sini kan? Dekat sini ni. Dekat sini ni, dia bersilang ni kan. Okey, so kita ambil yang ni sahaja. Yang lain-lain ni bila kita lukiskan graf, kita boleh padam lah. Bila kita dah tahu kedudukan dia, kita boleh padam yang atas ni. Okey. So kita boleh padam yang atas ni. Ni pun samalah, kita boleh padam Okey. So mana yang bersilang sahaja yang kita ambil. Okey, ini step yang keempat. Okey, kemudian pada step yang kelima, find the corner point. Corner point maksudnya dalam kedudukan yang kawasan berlurik ni. Kawasan berlurik ni kan, yang ni. Okey, sekarang ni kita ambilkan dia punya corner point. Okey, corner point kita iaitu kat sini kedudukan dia, kita tentukan corner point. Okey, so kalau kita saya bulatkan warna purple tu, itu adalah corner point. Corner point bagi visibility region. Okey, lepas tu kita letak koordinat dekat sini. So sini dia punya corner point dia adalah sifar-sifar. Yang kat sini adalah sifar 7. Okey, lepas tu okey, kita tentukanlah sini, katalah sini A. Okey, sini B.
sini C, sini D Okey, so sini 8, 3 kedudukannya. Okey, sini iaitu 12 sifar. Okey, awak apa ni? Bila kita nak selesaikan yang kita statekan A, B, C, D ni terpulang. Tak ikut susunan pun tak apa. Okey. So ini step yang keempat. Kelima maaf, kelima. Okey, kita tengok step yang keenam. Okey. So step yang keenam tadi, step yang keenam at each vertex ataupun corner point compute the value of the objective function. Okey, so saya dah letakkan sini kan, sini A, sini B, okey, sini C, sini D. Okey, so kita letakkan coordinate point dia, A ikut sifar-sifar, B sifar 7, C 83, D 12 sifar. Kemudian kita gantikan, ini adalah nilai X, Y kan? Ini semua X, Y. Kita ganti masuk dalam objective function kita. Objective function kita adalah V equal to 8X plus 12Y. So bila X sama dengan sifar, sini kan bila X sama dengan, ni awak punya V kan? V sama dengan bila X sama dengan sifar tambah 12 dan dengan sifar. So awak akan dapat sifar. Okey, untuk yang koordinat B, V sama dengan 8 dan dengan sifar tambah dengan 12 dan dengan 7. So kita akan dapat 84. Begitu juga dengan C, V 8 darab dengan 8 tambah dengan 12 darab dengan 3. So kita dapat 100. Okey, dan untuk yang D, V dia sama dengan 8 darab dengan 12 tambah dengan 12 tambah dengan 12 darab dengan sifar. So kita akan dapat 96. Okey. So ini adalah step yang keenam. Kita just masuk je nilai corner point tadi. Kita masukkan X dengan Y masuk dalam objective function. Okey, pada step yang ketujuh, kita determine the corner point that gives the maximum value. Okey, sekarang ni kita tentukan mana the maximum value. Daripada table ni, tentukan mana maximum value. Okey, so the maximum value mana yang paling besar lah. Mana dia punya objective function dia yang paling besar. Okey, so objective function yang paling besar iaitu 100 ni. So kita tuliskan ayat dekat sini. To maximize storage volume, we need to buy model X equal 8 units and model Y equal to 3 units and get the maximum value equal 100 cubic. Okey, so ini kita punya penjelasan lah. Maksudnya tadi kita dah tahu dah kan. X ni 8 ni adalah X and ikut koordinat lah. Model X dan juga model Y. Okey, so itu sahaja untuk penerangan saya berkenaan corner point solution. Metod bagaimana kita nak tentukan nilai optimum yang maksimum. Okey, sekian. Terima kasih.